Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Kita bahas yang lagi viral lagi, yaitu tentang videonya seperti apa, kita tonton aja langsung ya guys ya. Videonya bareng-bareng. Ya, Indonesia kembali menggait dua pemain baru, Messi Girls dan Eliano Rinders, yang Wow. telah diambil sumpah sebagai warga negara Ini di channelnya Atanwa Media. Ini menambah amunisi skuad Garuda pada pentas internasional. Kemudian berselang tak berapa lama, hal kontras terjadi dengan negara tetangga yang malah gagal menjadikan match day deal sebagai warga negara Malaysia untuk memperkuat Harimau Melaya akibat tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Kemudian juga adanya penolakan oleh beberapa pemain keturunan yang digadang-gadang akan memperkuat tim Harimau Melaya, sehingga netizennya mengatakan Malaysia kena scam. Di saat Malaysia kena scam dengan kemasukan match day deal, negara jiran kita, Indonesia, baru sahaja mendapatkan dua player warisan terbaru secara official, iaitu Messi Girls dan juga Eliano Rinders. Kenapa kali ni aku cakap official walaupun aku dah pernah bahas dah pun kedua-dua player ni? Sebab yang kali ini mereka berdua telah pun mengangkat sumpah untuk menjadi player timnas Indonesia 2 hari yang lepas. Video ni aku ambil daripada official account Eric Thohir. Dan aku perasan Eric Thohir ni memang he's the game changer lah. Dia lah yang mengubah. Dia adalah faktor utama lah Indonesia berada di tempat di mana mereka sekarang, sebab mempunyai seorang presiden yang sangat-sangat passionate about dia football. Nak harapkan kita punya akaun social media pun aku tak jumpa, tak ada langsung pun kan. Update pun kadang-kadang sahaja. Yang tukang update pun daripada akaun lain. Last kena scam, kena tipu. So I have no comments lah on that. Satu fakta menarik pasal Eliano Rinders ni, dia ada seorang lagi abang, nama dia Tijani Rinders, yang mana abang dia decide untuk mewakili Belanda. Ayah dia orang Belanda, mak dia orang Indonesia. Jadi dengan adanya dua player baru ni, pastinya akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Korang tengok je lah waktu Messi Girls lawan dengan Man United kan, macam mana, padu tak padu kan. Ya, naturalisasi pemain bukanlah fenomena baru di kawasan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai negara ASEAN berlomba-lomba memperkuat tim nasional mereka dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan ataupun pemain asing yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Strategi ini dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Ya, macam Matt tadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan Matt itu gagal, tetapi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Matt kerana at least dia ada hasrat murni untuk mewakili Malaysia. Tetapi atas sebab-sebab teknikal tadi, kita pun dah maklum bahawa FIFA tak meluluskan permohonan dia setelah proses-proses yang kita buat. Tidak dapat diluluskan, tapi garis keturunannya terlalu jauh ya. Terima kasih kepada dia kerana niat yang baik dia lah. Dia ada niat yang murni untuk mewakili Malaysia. Daripada situ saya berharap juga ada lagi beberapa player yang heritage player ni, maksud saya heritage player ni yang berpengkalan di luar negara ini, tidak membantutkan usaha kita lah untuk meneruskan ataupun mendapatkan pemain-pemain yang terbaik ini, bagi meneruskan agenda kita untuk memperkuatkan pasukan nasional. Mungkin akan ada selepas ni, kalau ada lagi mungkin FAM sendiri akan, atau macam mana saya tak tahulah kan, untuk orang kata jadi penawar lah dengan kehampaan ni. Kita terbuka sebenarnya, kita terbuka. Yang penting pada kita adalah pemain-pemain ini mempunyai cukup kualiti untuk mewakili negara, ataupun mesti lebih baik daripada pemain yang kita ada lah kan. Kalau setakat apa kualitinya sama macam dalam negara, baiklah kita pakai yang dalam negara je. Jadi pemain-pemain ini mesti datang dengan satu tahap yang mereka dapat menunjukkan mereka lebih baik daripada pemain yang kita ada. Memang tujuan kita pun untuk memperkuatkan pasukan negara. Jadi kita pun memang berharap, bukan sekadar ini, dan kita berharap ada pemain-pemain yang macam saya Matt ni tadi, yang mempunyai hasrat dan cita-cita murni dia untuk membantu pasukan Malaysia. Jangka panjangnya kita juga perlu untuk mengelakkan macam mana Fina kata, akhirnya satu tim tu besok orang lain,
development kena berjalan seiring. Untuk proses jangka panjangnya kita perlu membina ataupun memperkuatkan kita punya development program kita, supaya apabila kita berada satu peringkat atau satu tahap yang baik ini, pemain ini tahu dia nak menjadi pemain negara, dia mesti capai tahap ini. Kalau tak ada tahap yang mereka nampak untuk apa di tagak, target dia tak ada. Jadi untuk aku jadi macam Arif Rahman, untuk aku jadi pemain negara, dia dah menunjukkan dia tahap dia sama dengan pemain luar negara. Kalau ada 11 Arif Rahman, tentulah kita tak perlukan pemain luar negara. Namun Indonesia tidak menggunakan konsep naturalisasi. Indonesia menjadikan pemain keturunan yang memiliki kualitas dan benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan inilah yang dibahas oleh pengamat-pengamat sepak bola negara tetangga. Kalau kita tengok Indonesia lebih short term, mengambil pemain-pemain naturalisasi, pemain warisan untuk mewakili pasukan negara, berbeza dengan pasukan Thailand di mana kita nampak ada pemain naturalisasi tapi bukan menjadi watak utama. Yang menjadi watak utama untuk pasukan Thailand adalah pemain-pemain tempatan, pemain-pemain homegrown. Okey, soalannya Malaysia, macam mana kita nak mengikut jejak langkah pasukan Indonesia, Thailand? Macam mana tu? Datuk tengok macam mana? Mana yang lebih sesuai ataupun kita ada identiti kita sendiri? Bagi saya, kita kena ikut cara kita. Apa kita nak ikut orang aja kan? Kita nak ikut Indonesia, kita nak ikut Thailand. Bagi saya tak ada tu lah. Kita apa cara sekalipun, kita nak bina satu pasukan Harimau Melaya ni menjadi satu pasukan yang disegani lah. Dan tadi kita kena pastikan bukan kita nak mengikut orang. Itu dok cakap ini macam Indonesia boleh menang dengan dan boleh seri dengan Arab. Saudi 10 berapa tahun dah Malaysia dah seri. Pernah menang pun kan. Itu kita ada ni. Kita ada acuan kita sendiri sebenarnya kalau kita nak ikut. Tapi acuan kita tu yang kita dah bina lama. Daripada zaman sebelum kita merdeka, kemudian zaman kita merdeka, daripada nama tanah Melayu kepada nama Malaya, kemudian nama Malaysia. Kita dah ada acuan tu kan. Pemain kita adalah pemain yang menerusi komplement each other antara kaum Melayu, India, Cina, menyebabkan pasukan kita kuat. Kita layak ke Olimpik 72, kita layak ke Olimpik 80. Kita boleh buat sebenarnya. Tetapi disebabkan kita akhir-akhir ini kita tidak tidak menunjukkan bahawa kita ada kuasa, masih lagi kuasa bola sepak di Asia Tenggara dan juga di Asia, kita macam kecewa. Kita seperti kecewa dan akhirnya kita mengambil jalan pintas, shortcut, menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Sebab Indonesia sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan pemain yang mempunyai darah Indonesia. Dia bukan macam kita pemain import yang kita diberikan. Yalah, itu maksud saya itulah. Adakah kita nak menuju ke arah kesemuanya pemain warisan? Bukan kesemualah, 90%, 80%, sebab baru-baru ni kita tengok skuad Indonesia, kesebelasan utamanya mungkin 2 sahaja pemain homegrown. Adakah kita menuju ke arah situ ataupun kita nak mengikut jejak langkah Thailand di mana lebih sustainable, liga lebih baik, dan kita tahu pemain-pemain Thailand ni banyak yang berkualiti, yang banyak bermain di Liga Jepun. Macam mana Pak Bambin? Nombor satu, saya rasa okeylah nak buat swasta, ada sejarah je, acuan yang mana dan sebagainya. Mungkin isu yang paling utama, contohnya Piala Asia kita layak ke zona akhir on merit. Kali pertama dalam mata kita main 3 peringkat kumpulan, 3 kalah. Kita nak pastikan kalau kita layak sekali lagi, nombor satu nak pastikan kita layak sekali lagi. Kalau swasta ke tak swasta ke, FAM ke untuk kehadapan dan seumpamanya. Daripada 3 main 3 tak ada kemenangan, satu seri tak ada kemenangan. Kita nak kena memperbaiki, improve on that lah. Sama ada gunakan pemain naturalisasi, sama ada guna pemain warisan, pemain tempatan sahaja. Datuk Dola yakin pemain tempatan, saya pun yakin juga pemain tempatan ada kelebihan juga ataupun mampu untuk digilap. Dulu kita pernah menang Arab Saudi. Jadi inilah isu dia sekarang ni, swasta tak swasta. Performance national team tu dulu yang paling utama, yang perlu dicari jalan macam mana nak, sama ada secara swasta atau secara sendiri, secara FM sekarang. Nah, setelah melihat video ini gimana guys? Kalian punya komentar apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada, jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.